Terima kasih bertitah Tuanku Yang di-Pertuan Agong, ditekankan soal menghormati perlembagaan, ditekankan soal ketelusan, dan oleh demikian saya ingin memulakan dengan menyentuh apa yang disebut oleh Yang Berhormat Sepang tentang pendakwaan terpilih. Peranan peguam negara ini dah lama, banyak dibincangkan di Parlimen bertahun-tahun, tapi nampaknya tidak berani disentuh oleh pemimpin-pemimpin kerajaan. Ini juga menimbulkan banyak persoalan. Mengapa seorang yang begitu tercemar dan dikritik kerana pendakwaan terpilih berulang kali dibiarkan begitu bermerajalela? Soalnya tidak kita pertikai hak mendakwa siapa, Yang Mohamed Tian Chua, Tamrin Tun Abdul Ghaffar, Haris Ibrahim, dan paling akhir Yang Mohamed Datuk Musa Musa. Tetapi siapa dalam negara ini boleh pertikai bahawa isu yang disebut serangan yang seditious ini hanya berkaitan, kononnya dilibatkan dengan ahli-ahli dan pimpinan pembangkang atau Pakatan Rakyat. Jadi maknanya dalam sistem pelaksanaan Malaysia, satu Malaysia ini ada dua undang-undang. Satu untuk mempertahankan semua keterlanjuran dan pelanggaran dan jenayah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Barisan Nasional, dan satu hanya menyerang dan menggunakan institusi termasuk peguam negara dan jabatan peguam negara. Dan saya ingin penjelasan langsung dari Menteri berkenaan dengan keterangan langsung dari peguam negara untuk mempertahankan pendirian dia. Isu yang penting bagi kita juga ialah isu yang ditekankan oleh titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong mengenai perlembagaan. Saya bagi contoh. Yang kita bicarakan tentang kedudukan orang-orang Melayu, memartabatkan apa yang dimaktubkan dalam perlembagaan. Mengapa mutu penguasaan bahasa kebangsaan tidak ditingkatkan sewajar dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi? Dalam perkembangan peningkatan bahasa di rantau Indonesia, Brunei, malah dalam beberapa aspek Singapura sendiri, kita dapat kesan mutu penguasaan bahasa Melayu itu jauh lebih mantap di negara-negara berbanding dengan apa yang diusahakan dalam negara kita. Media rasmi kerajaan, program-program rasmi kerajaan, program-program latihan khusus untuk mengangkat martabat dan perluasan penggunaan bahasa itu tidak dilakukan. Dan ini bukan masalah Cina, bukan masalah DAP, bukan masalah pembangkang. Ini isu yang dipersetujui oleh semua. Hanya dijadikan laungan modal politik murahan, tetapi tidak ada tindakan yang berkesan. Oleh demikian saya menggesa kerajaan supaya lebih telus dan ikhlas dalam melaksanakan program memartabatkan bahasa dan mengangkatnya sewajar sebagai suatu bahasa yang bahasa ilmu dan bahasa budaya. Sama dalam keadaan dalam memartabatkan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Siapa yang pertikaikan kedudukan Islam sebagai agama persekutuan? Siapa yang mengatakan bahawa negara ini akan jadi negara Kristian yang diserang Ketua Menteri dan Kerajaan Pulau Pinang? Ini hanya menjadi satu laungan dan propaganda politik murahan. Tetapi dalam masa yang sama, pelanggaran hukum dan pencemaran agama, fitnah dan lain-lain diteruskan. Jadi tidak konsisten. Saya fikir elok kerana ini disebut tentang dalam selain daripada titah Tuanku tentang perlembagaan, Perdana Menteri menyebut tentang soal maqasid syariah. Maqasid itu harus dijelaskan bahawa maqasid itu bermakna mempertahankan kemurnian agama, maruah manusia, mempertahankan prinsip keadilan kemurnian hukum. Kalau kita bicarakan soal maqasid syariah dan tidak umpamanya membiarkan pelanggaran dan kemaksiatan termasuk penyebaran arak dan perjudian seperti yang berlaku sekarang, maka maqasid itu hanya menjadi slogan yang tidak memberikan kesan dan makna. Kita bicarakan soal kepentingan Melayu dari segi ekonomi, dan saya dapat kesan sepanjang kempen PRU, rakan-rakan utamanya pimpinan UMNO dan NGO yang mereka pelihara
menyerang kita sebagai mengkhianati amanah Melayu. Saya nak bagi contoh. Apa berlaku selepas PRU? Ada 3 keputusan penting yang dibuat oleh pemimpin Melayu setelah mendapat kononnya mandat Melayu yang saya masih pertikai. Tetapi tak apa. Apa dia? Suruhanjaya Security mengambil langkah pertama 2 hari selepas pilihan raya, iaitu meluluskan sukuk 580 juta ringgit kepada syarikat atas permohonan Tan Sri Syed Mokhtar. Ini saja yang Melayu yang dipelihara. Beras, gula, kereta api, proton, pelabuhan, apa lagi? Pos, Puspakom. Jadi ini saja. Bank, ya. Ini saya tahu pasal salah, tapi dia tak berupaya bahas sekarang. Tetapi ya, takkanlah Melayu ini hanya jadi satu lambang. Dan saya ulang, yang betul. Tidak ada negara yang saya tahu yang memberikan kelulusan semudah dan begitu kepada satu syarikat menguasai puluhan industri dan kepentingan strategi dalam negara. Ini tidak diubah begitu dasar. Dan kalau kita tegur, dia kata, mengapa sanggup permatampau tegur Melayu? Ini bukan soal Melayu, tetapi soal tidak telus. Ada unsur rasuah, penyelewengan dan menggondol kekayaan bagi satu syarikat kroni bagi pihak pemimpin. Yang kedua, keputusan yang penting yang dihebahkan oleh Sarawak Report baru-baru ini ialah kelulusan kepada satu syarikat perjudian kroni bilion ringgit kepentingan minyak di pesisiran Sarawak kepada Ananda Krishnan sejurus selepas pilihan raya. Sebagai ya, hadiah. Bukan harus minta penjelasan sikit. Sekejap Tuan Yang Pertua, apa yang disebut oleh YB Matampau tadi menimbulkan persoalan yang disebut oleh Al-Quran, hatta la takuna diulatan bainal aghniya'i minkum, supaya harta-harta tidak hanya berlega di kalangan orang-orang kaya saja. Minta penjelasan daripada Matampau. Ini yang sekitaran baina aghniya ini menjadi prinsip mereka. Dia berim kepada rakyat, berum sapu bagi pemimpin. Jadi saya terima kasih kepada Kuala Nerus. Jadi kita kena minta penjelasan kepada menteri mengapa secret arrangement approval kepada syarikat Ananda Krishnan kepentingan minyak di Sarawak, mengapa tidak ada sistem yang lebih telus, mengapa kepentingan rakyat Sarawak tidak ambil kira selain daripada kepentingan rakyat lain. Ya. Dan ketiga, kelulusan besar yang ketiga ialah kepada Tan Sri Kenneth Assurance, seorang peniaga baru yang rapat dengan pemimpin negara ini, yang diberikan lesen television ABN Media Group untuk ABN News. Itu satu hal, tetapi mendapat pinjaman mudah tanpa proses yang elaborate 500 juta ringgit dari Bank Pembangunan. Saya nak tanya, 500 juta ringgit dari Bank Pembangunan pada satu syarikat tauke kaya kroni berbanding dengan ribuan usahawan kecil, terutama di kalangan Melayu bumi putera yang miskin, yang menyokong kita dengan titik peluh mereka, tidak diberikan pertimbangan, ditolak mudah begitu. Tetapi satu syarikat kroni kaya, Tan Sri Kenneth Assurance, itu diberi 500 juta ringgit untuk satu channel televisyen yang baru. Ini sebagai contoh apa yang diambil tindakan bertentangan dengan Melayu ini. Satu hal yang lain ialah tentang kesan. Menteri kedua-dua tadi menyedahkan tentang TPPA dan juga soal GST. TPPA pada prinsipnya kita tidak pertikai, dan Malaysia perlu untuk meneruskan rundingan dengan semua negara, baik FTA dan juga PTTA, TPPA. Cuma soal yang kita bangkitkan ialah dalam TPPA ini
Jawapan menteri ialah dalam masa rundingan dia peruntukan itu, perjanjian itu rahsia. Betul. Tapi di semua negara, prinsip-prinsip itu dijelaskan. Sekarang kita tidak tahu. Parlimen tidak tahu. Parlimen tidak tahu. Tidak ada maklumat. Seperti mana perjanjian Malaysia dengan Australia soal immigration. Tidak tahu sampai sekarang. Apa dia terms walaupun saya bersetujui. Ya. Saya tahu dalam FTA, dalam proses perundingan, dalam Ketere pun tahu bahawa dalam proses perundingan kita tak boleh dedahkan. Tetapi prinsipnya itu harus dimaklumkan. Dan kebimbangannya seperti mana disebut oleh Ali Muhammad daripada Kelang tadi, berdasarkan pengalaman Uruguay dengan Australia, itu harus memprihatinkan kita. Tidak semudah itu. Dia tidak, TPPA ini bukannya FTA biasa. Tekanannya kuat, pengaruh Amerika menekan juga sangat kuat. Jadi sementara pada prinsipnya kita setuju dengan perundingan, tetapi rakyat harus diberi maklum apa kesannya, terutama peniaga dan syarikat. Saya tahu Dewan Perniagaan Melayu umpamanya membantah dan keluar dalam sidang kerana peruntukan itu mereka anggap akan membebankan syarikat-syarikat kecil, syarikat baru Bumi Putra. Pandan mohon mencelah. Tuan Speaker, Cuma nak ingatkan 1 minit lagi untuk perkhidmatan PAU. Okey. TPPA apabila sesebuah negara memasuki satu perjanjian perdagangan bebas termasuklah TPPA, tujuannya ialah untuk membuka pasaran di kedua-dua buah negara kepada industri-industri yang baik di kedua-dua buah negara mendapat pasaran baru. Bersetujukah Perkhidmatan PAU jika saya katakan bahawa apabila TPPA ini dilaksanakan oleh kerana nilai dagangan kita adalah kepada negara-negara seperti Singapura dan China lebih banyak daripada pasaran-pasaran yang ada dalam negara TPPA ini, akhirnya hanya syarikat-syarikat kroni besar sahaja yang akan mendapat manfaat daripada TPPA ini, sedangkan peniaga dan usahawan biasa akan terus terpinggir. Rekas saya yang Muhammad Timbalan Betul untuk menyatakan bahawa kesan TPPA ini yang memprihatinkan ialah kerana peruntukan yang dianggap menekan itu tidak dimaklum kepada rakyat. Ini concern yang amat penting. Saya akan hanya menutup dengan menekankan sedikit tentang GST kerana menteri beri gambaran seolah-olah ia akan dilaksanakan dalam masa terdekat walaupun tidak diberitahu tarikh persis kerana negara memerlukan hasil tambahan. Tidak ada, dan kita juga tidak mengatakan tidak harus ada reformasi percukaian. Ya. Dan dia gunakan alasan kebanyakan negara laksanakan. Kebanyakan negara yang laksanakan negara yang jauh lebih maju, sistem percukaian yang lebih telus. Kita kena mulakan untuk hentikan pembaziran. Kita kena tentukan ketelusan dalam procurement policy. Kalau kita boleh jimatkan seperti mana laporan Ketua Audit Negara puluh bilion ringgit, kita mulakan yang itu dulu. Kita tingkatkan pendapatan rakyat. Selesaikan masalah pengangguran yang tinggi. Pengangguran di kalangan siswazah dan dikatakan 80% paling kurang siswazah Melayu Bumi Putra adalah sekitar 80,000 orang. Selesaikan soal itu dulu, baru fikirkan GST. Kalau kita dah mula bazir, wang tak cukup, kemudian perkenalkan GST, ini yang dibantah. Teranglah banyak manapun. Melainkan yang Muhammad dari Melaka mengatakan GST itu bagus. Kesannya tidak ada. Ini saya nak pertahankan. Yang saya tahu, I stand to be corrected. Tidak ada negara di dunia yang melaksanakan GST yang mengatakan tidak ada kesan inflasi dan kesan kepada rakyat bawahan. No country in the world. Kalau Malaysia nak buat exception, dia boleh bagikan penjelasan. Tidak ada negara di dunia yang mengatakan. Cuma mereka mampu laksanakan bila mutu pendapatan rakyat itu meningkat tinggi. Jadi kesan 5%, 7% across the board itu tidak merasakan terlalu keras. Tapi bagi kita, pendapatan rakyat yang begitu rendah, berilah pengecualian. Tetapi kalau kita faham GST itu pengecualian, itu tidak
realistik kerana sistem itu sistem yang telus. Dari segi sistem percukaian, saya tak nafikan GST adalah sistem percukaian yang lebih efisien dan telus. Soalnya ialah pelaksanaannya itu juga lebih membebankan rakyat. Efisiensi ini adalah untuk cukai orang yang kaya dulu. Bukan efisien mengenakan cukai bagi rakyat pendapatan rendah. Dan berkaitan dengan begitu, sebagai contoh umpamanya, sebagai hadiah selepas PRU, berbeza dengan sebelum PRU, termasuk bagi rakyat Kuala Kerau, minta maaf, iaitu barang dan perkhidmatan. Ini contoh. Walaupun disebut nama Kuala Kerau, tapi tak akan diberikan masa tambahan. Ya, dah. 1 minit saya terima. Tuan Speaker, peraturan mesyuarat. Mengenai isu masa tambahan bagi yang berhormat Permatang PAU, saya ingin membawa kepada perhatian Tuan Speaker, 35(7) memang menyatakan bahawa Tuan Yang di-Pertua boleh menghadkan masa bagi ahli-ahli bercakap. Tetapi Tuan Speaker, ini tidak terpakai kepada ketua pembangkang. Itu adalah tradisi Commonwealth. Dan juga dan Tuan Speaker, semalam pun Tuan Speaker telah merujuk kepada Erskine May dan House of Commons. Jika Erskine May edisi ke-24 muka surat 437 dirujuk, jelas dinyatakan bahawa memang ketua pembangkang tidak termasuk di dalam penghadkan masa. Jadi saya mencadangkan supaya Tuan Speaker membenarkan mengikut tradisi Commonwealth dan juga Westminster dan juga Erskine May dan juga 35(7) tidak terpakai. Hanya ahli-ahli, bukan ketua pembangkang. Terima kasih. Okey, terima kasih di atas pandangan Padang Serai. Tapi kita sebenarnya, kita diberi peluang untuk perbahasan sehingga 4 bulan 7. Dan urusan-urusan kerajaan yang lain banyak lagi nak kita uruskan. Kecuali ahli-ahli pembangkang yang lain tidak berminat untuk bercakap, serahkan kepada ketua pembangkang sahaja bercakap. Jadi semestinya aturan-aturan begitu tak terpakai di dalam kawasan, di dalam parlimen kita. Dan konvensinya kita bahawa diberikan peluang kepada semua ahli-ahli berucap, sama ada pembangkang dan juga pihak Barisan Nasional. Jadi Tan Sri Speaker telah membuat ruling bahawa 15 minit diberikan kepada Permatang PAU setelah 2 jam lebih. Jadi saya minta 1 minit lagi. Ya. Terima kasih. Terima kasih atas pandangan. Walaupun dari segi tradisi saya di parlimen sebelah sana berlama, memang tidak pernah speaker menghalang, melainkan meminta jasa baik ada. Tapi saya oleh kerana hormat kepada jawatan, saya terima jasa baik itu dan selesaikan dalam masa 1 minit. Terima kasih Permatang PAU. Cuma nak sebut aman Dewan kita kalau ikut Permatang PAU. Terima kasih. Barang dan perkhidmatan dan sebagainya, saya nak bagikan gambaran mengapa bahayanya kita bicara soal GST tanpa melihat kepada beban kepada rakyat. Umpamanya susu, tepung formula kanak-kanak Dumex to Grow sebelum PRU RM18, selepas PRU RM22, kenaikan 22%. Tahniah BN. Roti Gardenia sebelum PRU RM2.10, selepas PRU RM2.40. Ini saya muktawarnya. Naik 14%. Tambang bas ekspres akan naik 30%. Kalau ini dilakukan, kemudian kita bercakap soal efisien, cara percukaian GST yang efisien, yang menekan rakyat di bawah, bagilah pengecualian, dia terus akan membebankan. Sekali lagi saya ucap terima kasih dan mengulangi penyataan junjung kasih atas titah Tuanku Yang di-Pertuan Agong. Terima kasih Permatang PAU. Dijemput Yang Mohd Ketereh. Diingatkan 40 minit ya, Yang Mohd Ketereh. InsyaAllah tak ada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan Yang di-Pertua, saya mengambil bahagian untuk turut menyokong usul menjunjung kasih titah ucapan Ketua Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda
yang di-Pertuan Agong yang telah dibawa oleh Yang Berhormat Lenggong dan seterusnya disokong oleh Yang Berhormat Tanjung Piai. Seperti mana yang kita semua maklum, titah ucapan diraja di Dewan ini adalah sebahagian daripada perkara yang termaktub dalam perlembagaan dan ianya mempunyai pengertian yang sangat mendalam. Pertamanya, titah ini adalah perkara yang terkandung dalam bahagian keempat, bab keempat, perkara 60, perlembagaan. Ia bukan satu ucapan yang biasa. Ianya juga melengkapkan kedudukan Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong sebagai sebahagian daripada Parlimen, seperti mana terdapat dalam bahagian keempat, bab keempat, perkara 44, perlembagaan negara. Dan yang di-Pertuan Agong menjalankan tanggungjawabnya sebagai Ketua Utama Negara. Sekali lagi, dimaktubkan dalam perlembagaan bab keempat, bab pertama bahagian keempat, perkara 32. Justru itu, titah ucapan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong tidak boleh disindirkan dengan apa juga cara yang boleh merendahkan martabat dan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong, seperti mana ada dilakukan di luar Dewan oleh beberapa anggota yang berada di dalam Dewan ini. Perkara itu amat dikesalkan. Syukur Alhamdulillah, kita juga baru mendengar ucapan Ketua Pembangkang yang kebetulannya telah pun meninggalkan Dewan kerana barangkali beliau kurang berminat untuk mendengar ucapan-ucapan orang lain. Saya gembira melihat Ketua Pembangkang sudah pun menunjukkan beberapa perubahan-perubahan. Tuan Yang di-Pertua, kita semua telah melafazkan sumpah di dalam Dewan ini yang sekali lagi merupakan sebahagian daripada perkara yang terdapat dalam perlembagaan untuk kita menunaikan tanggungjawab kita di dalam Dewan ini bukan saja secara menurut peraturan tetapi dengan penuh rasa tanggungjawab. Kita agak rasa kebimbangan di peringkat awal apabila terdapat ugutan untuk tidak melakukan angkat sumpah ataupun secara langsung atau tidak langsung ingin menghina proses yang telah terdapat dalam perlembagaan. Namun begitu, kita ingin mengucapkan tahniah kepada pembangkang yang akhirnya barangkali kerana terdapat wisdom di kalangan sebahagian daripada mereka yang kita tahu terdapat ramai di kalangan pembangkang yang begitu arif tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan hal undang-undang dan mereka telah berjaya untuk membendung emosi dan sentimen sebahagian daripada mereka yang hampir-hampir mengambil tindakan yang mungkin membawa kepada gambaran bahawasanya Parlimen ini mungkin terhina kerana perbuatan-perbuatan yang sedemikian. Kita ucapkan tahniah. Malah saya merasa bangga dengan beberapa pemimpin pembangkang yang baru yang dapat menunjukkan tahap kefahaman terhadap perkara ini dengan secara begitu konsisten daripada awal lagi berbanding dengan sebahagian daripada senior mereka. Termasuk saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Berhormat Pasir Mas misalnya, yang pertama kali ke Dewan ini tetapi menunjukkan pendirian yang tegas dan tahap yang begitu matang